عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada malam yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai satu tajuk kelebihan panjangnya umur. Tapi panjang umur ini dalam ketaatan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab panjang umur ni kita kena faham bahawa dia merupakan satu modal hidup. Modal untuk perjalanan hidup kita ni Allah jadikan umur. Umur kita ni sebagaimana orang yang berniaga, bila kita berniaga maka kita akan guna modal untuk perniagaan. Di antara modal untuk kehidupan ini ialah kita diajar supaya kitanya untuk memanfaatkan umur ataupun masa kita lalui dalam hidup kita ini. Kita diajar supaya manfaatkan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ramai orang yang bila dia diberi umur, tiba-tiba dia cuai terhadap ketaatan pada Allah ataupun dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Sedangkan umur ataupun masa yang Allah bagi pada kita ni, Allah suruh kita manfaatkan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu cara yang kita kena faham. Sebab tu dalam Al-Quran Karim banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang mengenai masa. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia ni dalam keadaan kerugian semua. Ni demikian Allah jadikan demikian. Kemudian demikian juga Allah guna wadduha, demi waktu duha. Misal contohnya wal fajr, demi waktu fajar. Semua ni Allah gunakan untuk nak bagi tahu pada kita betapa besarnya nilai masa yang Allah bagi pada setiap di kalangan kita ni. Masa ni inilah yang disebut dengan umur yang kita lalui dalam hidup kita ni. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kita lalui keadaan-keadaan ataupun umur-umur pada diri kita sampai satu saat di mana umur kita dimatikan oleh Allah ataupun berakhirnya masa untuk kita hidup di atas dunia ini. Hari ini insya-Allah kita akan sebut tentang khusus mengenai keutamaan umur yang panjang dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita ni biar panjang, tapi panjang pula jangan panjang dalam keadaan buat maksiat, tapi panjang kita dalam taat. Panjang umur kita ni kita minta doa pada Allah, ya Allah panjangkanlah umur aku. Umur aku ni biar panjang dalam apa dia? Panjang dalam taat. Jangan panjang dalam maksiat. Jangan. Tapi biar Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakrah meriwayatkan bahawa seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dia berjumpa dengan Rasulullah, dia sebut, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik di atas dunia ini?" Sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Sebenarnya orang yang paling baik ini siapa ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang panjang umurnya dan semakin panjang umurnya semakin cantik amalnya. Itu Rasulullah sebut demikian. Kalau orang tanya pada kita, siapa orang yang paling baik atas dunia ni? Rasulullah jawab, orang yang paling panjang umurnya, dengan panjangnya umur dia tersebut, semakin panjang umur semakin baik amalannya, semakin cantik amalan dia. Ini di antara orang yang terbaik lah di kalangan manusia. Di kalangan manusia ni, kalau kita tanya orang yang baik ni, pada pandangan kita lah, kalau orang tanya pada kita, siapa yang paling baik atas dunia ni, kita akan jawab orang yang banyak bagi duit pada kita, orang yang paling banyak berbuat baik untuk diri kita. Ni kita, pandangan kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanya pada Rasulullah, siapa orang yang paling baik atas dunia ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang panjang umur dia, semakin panjang umur dia, semakin cantik amalannya. Semakin panjang umur,
semakin kita ni panjang umur, semakin elok, semakin terbaik, semakin soleh dalam hidup kita. Tu tanda orang ni orang yang terbaik di kalangan manusia ini sendiri. Lalu lelaki itu bertanya lagi, lepas pada itu, apakah orang yang paling buruk ya Rasulullah? Siapa orang yang paling buruk, orang yang paling tak baik atas dunia ni? Lelaki ni tanya lagi Rasulullah. Ni orang yang baik, Rasulullah sebut orang yang baik, lagi panjang umur, lagi cantik amalan. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, habis itu siapa yang paling buruk, paling jahat atas dunia ni? Orang yang macam mana ya Rasulullah? Rasulullah sebut orang yang panjang umurnya, dan semakin panjang umurnya semakin buruk amalannya. Ini orang yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Rasulullah kata orang yang paling buruk, yang lagi panjang umur dia, lagi hampir, senang ceritanya, lagi panjang umur dia, lagi jahat, lagi panjang umur dia, lagi tak ada manfaat. Ni orang yang tak baik lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hidup kita ni, biar kita jadi orang ni orang yang terbaik dan terbaik dalam kehidupan kita ini. Kemudian Jabir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Rasulullah sebut dalam riwayat yang lain, kalau kamu nak tahu siapa yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik ni, orang yang terbaik di kalangan kamu, yang lagi panjang umur dia, lagilah dia cantik amalan dia. Semakin soleh orang tengok dia ni ahli syurga. Yang kita belajar dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang dia nak membesarkan kehebatan Allah, salah satu caranya ialah dia memuliakan orang yang semakin tua, semakin baik amalan dia. Ni maknanya dia sedang membesarkan Allah dalam hidup. Kalau kita nak memuliakan Allah, maksudnya macam mana nak memuliakan Allah atas dunia ni? Memuliakan orang yang dipanjang umur dia, kemudian panjang umur dia tu dia semakin taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muliakan orang ni kerana Allah yang memberi peluang untuk dia panjang umur. Kemudian dalam masa yang sama juga Allah bagi peluang untuk dia panjang umur, dan dalam masa yang sama juga dia semakin buat benda yang baik dalam hidup dia, amalan soleh dalam hidup dia. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Rasulullah sebut yang lain, dalam riwayat yang lain tu Rasulullah sebut, orang yang paling terbaik di kalangan kamu, orang yang dia panjang umur dia. Lagi panjang umur dia, lagi baik amalan dia. Lagi panjang umur kita ni, lagi cantik amalan. Dulu kita payah nak bangun tahajud malam, tapi sekarang kita kena melekat dengan bangun tahajud malam. Dulu kita payah untuk kita baca Quran, sekarang kita kena melekat dalam hidup kita baca Quran. Baca Quran dalam hidup kita ni, jangan berhenti daripada kita membaca Al-Quran. Kemudian dulu kita payah dengar kuliah, sekarang kita mudah je untuk nak dengar kuliah. Ini di antara tanda kita ni orang yang nak masuk dalam syurga lah. Orang yang Allah lorongkan kebaikan dalam hidup kita. Tapi kalau kita ni semakin panjang umur semakin jahat, semakin panjang umur semakin malas. Nak sembahyang pun jadi malas, nak tutup aurat pun malas, kemudian nak taat pada Allah ni pun malas. Tanda kita ni di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai tahap demikianlah dalam hidup kita. Biar hidup kita ni dia naik, semakin menaik. Ini sifat orang mukmin. Orang mukmin ni dalam hidup dia tak boleh semakin lama semakin menurun, semakin turun. Dia semakin tak ada di masjid, semakin tak baca Quran, semakin tak dengar kuliah, semakin tak nak dengar nasihat. Ni tanda bukan orang baik. Orang baik ni orang yang hidup dia semakin panjang umur dia, semakin dia soleh, semakin soleh. Itu cara, ni tanda yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubadah Ibn Samit meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah kalian aku beritahu mengenai orang yang paling baik di antara kalian?"
Rasulullah tanya sahabat-sahabat. Cara Rasulullah lah. Kalau dia nak mengajar sahabat-sahabat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan sebut, nak tak kalau aku nak bagi tahu orang yang terbaik di kalangan kalian? Sahabat-sahabat tentu nak lah kan. Kalau kita duduk dengan Rasulullah pun, kalau Rasulullah tanya pada kita, nak tak? Kamu nak tahu tak? Siapa yang terbaik di kalangan kita? Macam kita duduk ramai-ramai macam ni, tiba-tiba saya bagi tahu pada kamu, nak tak kamu tahu orang yang paling terbaik di kalangan kamu? Mesti kamu rasa, nak tahulah siapa yang terbaik. Kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, Rasulullah tanya pada kita, nak tak tahu siapa yang terbaik di kalangan kalian? Lalu sahabat-sahabat jawab, tentu ya Rasulullah. Sahabat-sahabat jawab terus, ya Rasulullah, kami nak tahu ya Rasulullah. Siapa yang terbaik tersebut ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mula sebut, iaitu orang yang tetap dalam Islam. Maksudnya orang yang istiqamah dengan Islam. Hati kita ni jangan berbolak-balik. Rasulullah kata orang terbaik ni orang yang tetap dengan Islam. Hidup dia tetap dengan Islam. Tak ada dia teragak-agak. Dalam hidup kita ni, dia banyaklah cabaran-cabaran untuk kita ni meyakini terhadap Islam. Ada kadang-kadang, na'udzubillah min zalik, syaitan ni datang ganggu pemikiran kita. Tuhan ni sebenarnya satu ke, dua ke, tiga. Ni syaitan, dia ganggu. Atau kadang-kadang syaitan ni ganggu, betul ke Islam ni betul ajaran dia? Syaitan ni ganggu pada diri kita. Kadang-kadang syaitan ni dia ganggu pada diri kita. Lepas pada kita mati ni betul ke ada azab kubur? Betul ke? Ni syaitan dia ganggu kan? Yang boleh tolak syaitan ni apa? Satu je. Yang boleh lawan syaitan ni, satu je boleh lawan syaitan, yang disebut dengan Islam. Islam je yang boleh lawan syaitan ini, memadamkan yang disebut dengan tashkik, memadamkan rasa keraguan dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak suruh lawan syaitan, nak suruh lawan yang disebut dengan gangguan-gangguan yang mengganggu diri kita ni? Kita diajar supaya apa dia? Beriman kepada Allah, meyakini terhadap Islam. Hidup ni janganlah sekali-kali kita terima selain daripada Islam. Hanya kita terima dalam hidup kita ni Islam je. Wa man yabtaghirul islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam dalam hidup dia, Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia akan menyesal. Orang kita ni dia pergi terima selain daripada Islam. Apa yang diterima selain daripada Islam? Dia terima cara hidup barat. Dia tiru cara barat. Pakaian dia pakaian barat. Kemudian cakap cara barat. Mulut dia mencarut tak berhenti. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam ni, hidup dia mesti terjaga. Mulut dia terjaga, telinga dia terjaga. Kemudian hidup dia ni, dia sentiasa menjaga diri dia. Perjalanan hidup kita ni, tak boleh kita yakin selain daripada Islam. Tak boleh. Apa yang menyebabkan kita rosak keyakinan selain daripada Islam? Percaya dengan nasionalis, percaya dengan kapitalis, percaya dengan ism yang dibawa oleh Barat. Datang suatu ramai orang kita kan terpengaruh dengan budaya K-pop misal contohnya. Orang kita terpengaruh dengan komunis. Orang kita terpengaruh dengan pahaman etis. Etis maknanya tak ada agama. Ni yang kamu kena lalui sekejap lagi. Kamu kena berhadapan. Lalu bagaimana kita nak suruh kita nak lalui suasana tersebut? Dengan cara yang disebut dengan Islam. Islam saja yang boleh menyelamatkan diri kita ni. Rasulullah sebut, hendaklah kamu kekal dengan Islam. Dan orang terbaik di kalangan kamu ni, yang paling panjang umurnya di antara kalian, jika dia benar-benar lurus dalam agama ini sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dia tanda orang ni orang terbaik, dia kekal dengan Islam. Yang kedua, panjang umur dia. Kemudian istiqamah dengan Islam. Tak berpaling. Tumit kita ni, jangan kita datang keraguan. Jangan biarkan keraguan pada diri kita. Ragu dengan agama Islam. Ragu kepada perintah Allah. Jangan. Bahkan kita kena yakin ada kebaikan yang kita sedang buat sekarang ni. Ragu terhadap menghafal Quran kan. Ada setengah orang, dia jadi ragu. Buat apa aku menghafal Quran? Tak ada apa pun nikmat yang aku dapat. Dia rasa demikian. Kerana apa dia? Kerana dia tak nampak betapa besarnya nilai menghafal Quran tadi. Keraguan itu yang didatangkan oleh siapa? Yang didatangkan oleh syaitan.
Lalu macam mana kita nak lawan keraguan tadi? Kita diajar supaya sebut apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulut kita ni sentiasa kekal dengan Islam pada diri kita ni. Kemudian Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali umur seorang muslim itu panjang, kemudian pasti hal yang baik bagi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ingat ya, semakin panjang umur orang Islam ini, semakin terbaik untuk diri dia. Kena ingat pada diri kita demikian. Jangan kita kata, alah kenapalah lambat sangat nak mati ni. Jangan kita sebut demikian dalam hidup kita. Bahkan Rasulullah sebut, semakin panjang umur kamu, semakin kebaikan yang Allah sediakan untuk kamu. Wahai orang mukmin. Orang mukmin ni dia kena tak demikian lah. Semakin panjangnya umur kita dalam kita mentaati perintah Allah, semakin ada kebaikan yang Allah nak bagi. Kebaikan tu apa dia? Boleh jadi kehidupan keluarga kita semakin terbaik. Boleh jadi apa dia? Dalam hidup kita ni, boleh jadi bila kita ni hidup, rezeki kita ni menambah dalam hidup. Rezeki ni tak kira lah. Rezeki taat, rezeki yang kita soleh menjadi. Yang pentingnya umur kita tu biar jadi panjang. Umur orang mukmin ni dia kena sentiasa menjadi panjang dalam hidup dia. Kehidupan demikian. Ini kita berusaha lah biar Allah panjangkan umur kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkisah bahawa ada dua orang lelaki yang menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa berlaku, ada dua orang lelaki yang masuk Islam. Bila dia masuk Islam depan Rasulullah, salah seorang daripada keduanya mengucap kesaksian sementara yang lain menundakan selama 1 tahun. Dua orang datang depan Rasulullah, seorang mengucap terus depan Rasulullah nak masuk Islam. Seorang lagi dia kata, tahun depan kalau saya panjang umur, tahun depan saya masuk Islam. Ada juga yang jenis demikian kan, orang yang menunda untuk dia bersama dengan Islam. Kemudian Sa'labah bin Ubaidillah mengatakan, saya bermimpi melihat syurga dan aku menyaksikan orang yang menunda kesaksian itu dimasukkan ke dalam syurga. Sebelum dia mengucap kesaksian, saya hairan melihatnya. Lalu keesokan saya mengemukakan hal itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah setelah itu dia berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia mengerjakan solat 6,000 rakaat. Dengan demikian ia solat dalam 1 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mengenai dua orang tadi, seorang masuk Islam, seorang lagi dia tunda. Yang tunda tu dua-dua tengok dalam syurga, nampak dalam syurga. Tapi yang menunda tu nampak juga dalam syurga. Lalu peliklah. Sahabat ni kata, macam mana dia boleh masuk syurga juga? Ada orang yang bermimpi nampak dia dalam syurga. Lalu dijawab, dia sebutnya bahawa bila tanya kepada Rasulullah, orang itu telah berpuasa telah mana dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam je, dia berpuasa. Kemudian di bulan Ramadan, lalu dia mengerjakan solat 6,000 rakaat. Dia seolah-olah dia gantikan balik amalan-amalan yang dia tak buat sebelum daripada ni. Sebanyak mana? 6,000 rakaat. Allahu Akbar. Rajin dia. Kita ni tak tahu pernah sampai tak 6,000 rakaat semayang. Kita buat demikian. Rasulullah kata, dia solat dengan 6,000 rakaat, lalu dalam 1 tahun dia buat demikian. Yang menyebabkan amalan itulah yang melayakkan dia berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Talhah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih baik kedudukan di sisi Allah dengan seorang mukmin yang dipanjangkan umur dalam Islam dengan banyak memujinya, mengagungkannya dan mentauhidkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau dah panjang umur kamu tu, kamu nak jadi terbaik lagi macam mana? Hidup kamu ni jangan berhentilah sentiasa memuji Allah. Mulut kita ni bila Allah panjangkan umur kita ni, sebut subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ni bila panjang umur. Panjang umur ni jangan habiskan masa kita dengan benda-benda yang tak ada faedah. Tapi panjang umur ni manfaatkan setiap masa dengan zikir. Senang ceritanya. Nak suruh kita ni sentiasa berzikir sepanjang masa dalam hidup kita. Kemudian Sa'id Ibn Jubair berkata, sesungguhnya kehidupan harian seorang Muslim adalah keberuntungan kerana ketaatan mengerjakan semua kewajipan dan solat 5 waktunya, serta kerana kesempatan yang diberikan kepadanya untuk selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam ni, Rasulullah katanya Ibn Jubair kata beruntung. Semua yang kita buat ni dapat pahala. Ni lebih dia. Masa kita sembahyang dapat pahala. Keutamaan kita, semua kewajipan kita solat 5 waktu dapat pahala. Kemudian serta kesempatan yang diberikan padanya selalu dia mengingati Allah. Dalam hidup dia ni sentiasa dia ingat pada Allah. Kerja dia buat sesuatu benda, dia nak harap biar Allah terima dalam kehidupan kita setiap masa dan setiap ketika ini sendiri. Ibrahim bin Abi Amdah berkata, telah sampai kepadaku khabar bahawa aku seorang mukmin, bahawa jika ada seorang mukmin yang telah meninggal dunia, ia berharap dapat kembali ke dunia, tidak lain kerana hendak mengucapkan untuk kali terakhir tahlil ataupun tasbih. Ada satu berita orang yang dah mati masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, dia minta nak hidup balik. Dia nak hidup balik. Bila malaikat tanya, nak buat apa kamu hidup balik? Dia jawab, nak tahlil dan tasbih. Dia nak dua benda tu je yang dia nak buat. Dia nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia nak sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Padahal kita yang hidup ni, kenapa kita tak buat? Patutnya yang hidup ni jangan tinggal untuk sentiasa buat amal soleh ini. Dalam hidup kita ni lakukan sepanjang masa pada diri kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangkan habis masa dengan keadaan yang kitanya dalam keadaan kita tak bersiap untuk nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kemudian disebut tentang satu lagi tajuk. Tajuk ni mengharapkan kematian kerana takut fitnah. Boleh kita harap mati. Malam kemarin kita sebut jangan harap mati. Jangan harap mati. Tapi malam ni ada satu tajuk lagi. Boleh tak kita berharap kematian? Bila? Boleh. Bila? Bila kita menghadapi fitnah yang dahsyat. Fitnah yang dahsyat ni, maka bolehlah minta mati. Itu cara demikian. Dalam kitab dia ajar dua keadaan. Satu keadaan jangan harap mati, jangan nak sangat mati. Satu lagi keadaan boleh kita harap mati. Tapi bila berhadapan dengan fitnah. Ni kita belajar ni. Bolehlah kalau kita nak minta mati. Kamu nak mati ke tak mati? Di kalangan kita di kalangan kita ni boleh berharap kematian kerana apa dia? Kerana berhadapan dengan fitnah yang banyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah hari kiamat itu akan terjadi sehingga ada seorang yang melintasi kawasan perkuburan selaranya, lalu dia mengucapkan, andai saja aku yang menempati tempat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, dunia ni nak kiamat bila? Bila nak kiamat? Bila ada orang yang dia lalu kawasan kubur, tiba-tiba dia tengok kawasan kubur tu, dia sebut, orang ni orang baik, orang yang soleh. Dia tengok kawasan kubur tu, dia sebut, beruntungnya kamu yang dah mati. Dia sebut demikian. Maknanya apa dia? Dunia waktu tu kelam kabut. Manusia jadi tak boleh nak fikir mana yang betul, mana yang salah. Tanda dunia yang sedang berada pada persimpangan. Kita kan kadang-kadang dalam sehari dua ni kan, dia jadi kita terfikir mana yang betul, yang dulu betul ke yang sekarang betul. Kan dalam hidup kita kan keliru. Ramai mana orang jadi keliru kan. Dulu lawan. Sekarang baik, cium mulut pula tu dia panggil. Dia jadi demikian. Ada orang ni jadi keliru. Di kalangan kita ni
dia jadi pelik. Manusia ni, dia jadi, dulu kata hodoh, dulu kata penyangak, dulu kata penyamun, dulu kata penyakau, macam-macam gaya yang disebutkan. Sekarang penyelamat dah. Berubah dah. Sekejap je, dah masa yang sekejap. Ada orang, dulu dia kata begini, kata ada orang. Lepas tu, bila orang bagi tahu pada dia, dulu kamu kata macam ni. Tak, saya tak kata pun, salah konteks. Disebut. Salah ambil kepahaman. Macam-macam gaya alasan yang dia buat. Berbeza kan? Ni dipanggil zaman fitnah. Zaman fitnah. Kita pun jadi, mana satu yang betul ni? Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang, dulu orang ni orang alim. Sekarang orang ni orang jahat. Dia jadi demikian. Pelik. Jadi berubah manusia. Manusia tu jadi berubah. Waktu tu, Rasulullah kata, kalau kamu harap mati pun lebih baik daripada kamu hidup. Di saat mana kamu hidup dalam keadaan kekeliruan, dalam keadaan kebingungan, di saat mana berhadapan dengan suasana itu, mengharapkan kematian kerana takut fitnah itu dibenarkan dalam Islam. Kita mula berharap, ya Allah, matikanlah aku, ya Allah, kalau sekiranya sampai tahap ini. Kita dengar daripada Rasulullah cerita. Kemudian Thauban berkata bahawa Nabi SAW sabda, Rasulullah SAW sebut, ya Allah, aku memohon kepada kamu agar dapat mengerjakan berbagai kebaikan, meninggalkan kemungkaran dan mencontohi orang-orang, kemudian dan dapat mencintai orang-orang miskin. Seandainya engkau menghendaki fitnah bagi mereka, bagi manusia, ya Allah, kembalikanlah aku kepada kamu tanpa terkena dengan fitnah tersebut. Rasulullah pernah baca doa, ya Allah, jadi aku memohon pada kamu agar dapat mengerjakan segala kebaikan. Ini doa Rasulullah lah. Rasulullah baca doa. Dan disebutnya, Rasulullah sebut, ya Allah, jadikanlah aku ni dapat buat benda yang baik-baik je. Benda yang baik-baik. Kemudian meninggalkan benda yang mungkar, benda yang tak baik. Ini doa Rasulullah ni. Dan kita pun bolehlah baca doa ni. Doa demikian. Kemudian apa dia? Dan mencintai orang-orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, ya Allah, jadikanlah aku ni, dalam hati aku ni perasaan cinta kepada orang miskin, sayang pada orang miskin. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian seandainya kamu menghendaki fitnah bagi manusia, satu ketika nanti datang suasana manusia ni berubah. Manusia berubah. Tak suka lagi nak buat benda yang baik. Manusia suka buat benda yang jahat. Mencuri, merompak ni satu kebiasaan dalam hidup masyarakat. Bangga pula tu. Bawa balik barang curi tu, dia bangga. Tulis dalam Facebook, berjaya aku mencuri banyak ni. Dia bangga dengan maksiat yang dia buat. Di saat tersebut, kita pun jadi keliru. Allah, manusia. Ada kan orang yang dia bangga buat maksiat. Patutnya maksiat ni kena sembunyi. Tapi tak. Dia buat live. Dia boleh terjoget-joget, terhenjuk-henjuk dia tu. Dia rasa gembira sangat dalam hidup dia ni. Kemudian, kalau berlaku fitnah di waktu tersebut, kembalikanlah aku kepada kamu tanpa terkena fitnah itu, ya Allah. Doa Rasulullah. Rasulullah kata, tolonglah balikkan aku semula kepada kamu, ya Allah, dalam keadaan yang belum kena, yang disebut dengan kena fitnah-fitnah yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa demikian. Umar radhiyallahu anhu berkata, ni doa Umar pula. Tadi doa Rasulullah, ni doa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebut apa dia? Ya Allah, kekuatanku telah berkurang. Doa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebut, ya Allah, kekuatan diri aku dah berkurang. Kemudian usiaku pula telah semakin tua. Ni doa-doa Sayyidina Umar penghujung saat dia dekat nak meninggal dunia. Sayyidina Umar baca doa ni. Umur aku pula semakin tua, ya Allah. Kemudian sementara rakyat telah berkembang. Suasana ni orang ni semakin ramai. Tak sama dengan dulu lagi. Dulu orang Islam ni sikit, tapi sekarang orang Islam ni ramai. Semakin ramai. Lalu katanya Sayyidina Umar, oleh kerana itu kembalikanlah aku kepada kamu tanpa disia-siakan ataupun dihina-hinakan pada aku, ya Allah. Janganlah sampai peringkat sampai saat mana aku mati nanti dalam keadaan sia-sia amalan aku dan juga hina pada tubuh badan aku.
Orang hina. Belum sampai hujung bulan, lalu Sayyidina Umar meninggal dunia dengan doa tersebut. Tak sampai hujung bulan meninggal dunia Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disebut lagi, Ulaim Al-Kindi berkata, saya pernah bersama Ubay Abbas Al-Ghifari berada di tempat yang tinggi, lalu melihat satu kaum berlari menghindari penyakit taun. Lantas ia berkata, wahai penyakit taun, jemputlah aku bersama dengan kamu. Pernah dibaca doa demikian. Ni satu saat macam kita lalui baru-baru ni kan, masa kita melalui pandemik COVID baru ni, ramai orang mati kan, bergelimpangan orang mati. Kalau ada sahabat-sahabat dia baca doa ni, wahai mati, jemputlah aku mati bersama dengan kamu. Ada orang soleh. Orang soleh kan, dia buat pilihan baru ni, dia tak vaksin. Dia buat pilihan, dia tak pergi ke mana-mana. Dia duduk saja menunggu saat kematian. Dia tahu ni zaman fitnah, zaman paling bahaya. Zaman dalam keadaan demikian, lalu dia baca doa, ya Allah, matikanlah saya ya Allah. Wahai penyakit taun, dia sebut, matikanlah saya dengan cara demikian. Hal ini dikatakan sebanyak 3 kali. Kemudian Ulaim bertanya kepadanya, mengapa kamu sebut seperti demikian? Bukankah Rasulullah telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut, tidak sepatutnya salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, kerana pada saat itu kematian, bila berlaku kematian, terputuslah semua amalan kamu. Kan Rasulullah sebut kan, pengajian kita 2-3 malam yang sudah kita sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu mati, terputus amalan kamu. Kenapa kamu minta doa supaya mati? Dia sebut demikian. Tetapi jangan pula kalian lari ataupun menolak kematian itu, apalagi sampai mencela kematian tersebut. Dia sebut demikian. Lalu lebih lanjut Ulaim kemudian menceritakan bahawa Abu Abbas berkata, tidakkah kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda? Dia jawab, Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah pernah sebut, bersegeralah kalian pada kematian kan 6 sebab. Kalau berlaku 6 sebab ni, cepat-cepat mati lah. Doa pada Allah biar kita mati cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam, pernah satu ketika Rasulullah sebut, kalau berlaku 6 sebab ni, maka doa biar mati lah. Biar cepat minta dengan Allah biar kita mati. Biar kita matilah di saat mana berlaku 6 sebab ini. 6 sebab ni apa dia? Yang pertama, kerana kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang bodoh. Rasulullah sebut demikian. Yang pertama, bila pemimpin yang memimpin kita ni orang-orang yang bodoh ataupun orang jahat, orang jahil, tak ada agama. Bila kita dapat pemimpin yang mana orang yang bodoh, orang yang tak ada agama, ataupun orang yang tak ada pada diri dia di kehidupan yang nak kepada agama dalam hidup dia, maka berdoa kepada Allah, biar matilah lebih baik daripada hidup yang dipimpin oleh orang yang demikian. Yang pertama, Rasulullah sebut demikian. Yang kedua, kerana banyaknya polis. Rasulullah sebut, bila banyaknya polis, kamu dapati polis tu semakin ramai je, menandakan jenayah itu semakin banyak. Jenayah ni semakin berkembang. Maknanya apa dia? Kejahatan itu sedang berlaku. Kerosakan ini sedang berlaku. Tu Rasulullah kata, bila ramai saja dah, pergi ke mana pun jumpa polis, jumpa kat sini pun jumpa polis. Menandakan apa dia? Jenayah tu kuat. Jenayah tu terlampau teruk sangat. Dan kalau kamu nak pertahankan agama di waktu itu, menjadi sukar pada diri kamu. Dua. Sebab yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah kata, kerana diperjualbelikan hukum. Kerana diperjualbelikan hukum. Yang ketiga, kerana mula diperjualbelikan hukum. Hukum agama ni, bila ditanya kepada orang-orang yang ada autoriti terhadap agama, dia kata apa dia? Boleh jadi haram, boleh jadi haram, boleh jadi halal. Dia sebut demikian.
Dia jadi demikian. Boleh jadi hukum ni haram bila kalian tak bagi duit pada saya. Kalau kalian bagi duit pada saya, jadi halal. Kalau kalian bagi sikit, jadi halam. Senang kita. Itu maknanya apa dia? Agama ni sudah diperjualbeli. Hukum pun tak tahu daripada mana. Orang yang pegang bahagian ada autoriti agama pun tak ada agama pada mereka sebut. Yang pegang agama tu tak melambangkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Minta maaf ni nak sebut macam contoh sultan-sultan yang tak ada agama. Dia dipanggil. Dia pegang agama tapi dia sendiri merosakkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada sultan demikianlah. Bila yang pegang agama ni sultan-sultan, tiba-tiba sultan tidak melambangkan kepribadian agama pada sultan itu bahaya. Yang keluarga sultan ke dalam kehidupan sultan sendiri pun dulu-dulu kan sultan minum arak, misal contohnya. Sultan yang berjudi, sultan yang melakukan maksiat, sultan yang berjoget, sultan yang menari, sultan yang pergi. Maknanya yang buat benda yang dilarang oleh Allah. Kamu berdoa pada Allah biar kamu matilah daripada kamu dapat orang-orang yang demikian. Katanya Rasulullah sebut demikian. Yang keempat, kerana diremehkan darah. Darah ni, membunuh ni terjadi biasa saja. Bila berlaku pembunuhan sesama kita, orang bunuh orang biasa. Tengok orang mati ni, 23 orang mati. Orang mati tak ada rasa apa-apa dalam hidup dia. Maknanya apa dia? Orang ni dibunuh oleh kumpulan ini. Kumpulan ini membunuh kumpulan ini. Ataupun adik-beradik tikam adik-beradik. Ataupun sembelih mak. Ni zaman kita ni. Zaman yang kita hidup sekarang kan. Bila minta duit dengan mak dia tak dapat, dia nak beli dadah. Dia nak beli heroin. Disembelihnya mak dia. Ni zaman orang yang meremehkan darah. Orang panggil, tak ada nilai. Darah mati orang tu, mati-mati lah. Tak ada nilai di saat demikian. Kemudian yang keempat kan? Yang kelima, kerana diputuskan silaturrahim. Bila diputuskan silaturrahim, bila orang dah tak boleh rapat di antara satu sama lain. Masing-masing asyik berkelahi di antara satu sama lain. Kita dah mula berkelahi. Orang tu berkelahi dengan orang ni. Orang ni berkelahi dengan orang ni. Berkelahi di kalangan kita. Putus silaturrahim. Tak ada lagi perasaan kasih sayang sesama kehidupan orang Islam. Adik-beradik berkelahi. Berebut sikit ya, berebut tanah. Adik-beradik berebut. Kemudian anak-anak berkelahi di kalangan mereka sebut. Kemudian serta Al-Quran dijadikan sebagai bahan seruling oleh sekelompok manusia, iaitu mereka menampilkan seseorang untuk menyanyikan Al-Quran dengan merdu bagi mereka, padahal ia adalah seorang yang paling sedikit pemahamannya terhadap Al-Quran Karim. Dan yang akhir sekali, orang dah mula jadikan Al-Quran sebagai lagu-lagu saja. Al-Quran ini tak ada dah orang nak beramal. Tak ada dah. Orang sibuk melagukan. Geleng kepala tu. Geleng kepala baca Quran. Sedap dia. Tarik nafas ni, naik tegang ni, naik urat-urat ni. Seronok dia baca Quran. Baca sedap, merdu. Tapi dia sendiri tak faham Al-Quran. Dia sendiri lawan Al-Quran. Lawan Al-Quran. Di saat tersebut, Rasulullah kata, bila dah ada 6 sebab ini, maka berdoalah pada Allah agar kita matilah saat tersebut. Kerana manusia kita hidup di zaman fitnah yang membahayakan pada keadaan demikian. Ni insya-Allah kita berhenti setakat ni. Kita sambung pula pada malam besok, cerita lagi tentang mengenai mengharapkan kematian kerana takut berlakunya fitnah pada diri kita ni, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.